Tanya pengaruh negatif, jadi kita merasa terpanggil untuk bersama-sama menggerakkan kempen ini. Jadi saya alu-alukan juga kehadiran Salimah Perak, ya, Puan Roslina dan Ustazah Mardiah sekaligus mewakili Salimah Pulau Pinang, ya. InsyaAllah kami akan cuba kembangkan lagi aktiviti ini di peringkat negeri-negeri dan sama-sama menggembling tenaga untuk memastikan masyarakat kita mula menyedari akan bahaya arak dan judi serta memastikan generasi masa akan datang dapat kita selamatkan, insya-Allah. Terima kasih Puan Hajah Masadah binti Sajadi, Pengerusi Salimah Negeri Kedah, di atas ucapan pendahuluannya. Sekarang majlis dengan bangganya mempersilakan Puan Hajah Marziah binti Zakaria sebagai wakil Salimah Malaysia untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berusaha, yang dihormati, terima kasih dulu pengacara majlis yang berusaha, yang dihormati Cikgu Azmi selaku Presiden MAPIM, Puan Hajah Masadah daripada Salimah Kedah, pengerusi Salimah Kedah, rakan-rakan wartawan, rakan-rakan daripada ABIM, daripada Salimah Pulau Pinang, Salimah Perak dan NGO yang lain lah. Mudah-mudahan dirahmati Allah dan diberkati perjumpaan kita. Jadi alhamdulillah pada pagi yang bertuah ini kita telah lama menyuarakan benda ni secara dalam hati, secara kelompok-kelompok kecil. Jadi pada hari ini kita datang dengan satu tujuan yang amat murni, iaitu kita sangat menyokong usaha kita untuk menangani isu dadah dan judi daripada berleluasa dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam komuniti dan dalam negara kita. Kerana kita telah melihat sendiri tidak ada kebaikan pun dalam perkara-perkara tersebut. Bahkan ia menjadi malapetaka. Nah, kita tak mahu satu ketika pun ada juga berlaku di Malaysia ni. Kadang-kadang kita berjalan mana-mana keluar pagi-pagi, kita tengok orang terguling kat depan tu. Nah, dia menakutkan. Nah, kalau kita tengok di negara-negara jiran, nah, rakan-rakan saya yang pernah bekerja di luar negeri, nah, dia kata kadang-kadang sebab seronok pun arak, seronok pun minum, sedih pun minum, jadi terguling-guling kat depan tu. Nah, jadi kita nampak ia sangatlah merosakkan. Nah, ia amat merosakkan. Nah, judi amat merosakkan. Dia merosakkan. Kalau kita buat kajian, kita boleh tengoklah berapa banyak perceraian yang berlaku yang merosakkan rumah tangga akibat judi dan arak. Nah, jadi saya rasa kita sangat perlu menggerakkan kempen ini kepada semua orang di keliling kita melalui apa saja wadah yang ada untuk kita sama-sama menggerakkan, mengkempen kepada rakyat kita, anak-anak kita terutamanya, supaya kita menjauhi diri daripada judi dan juga arak, dan juga perkara-perkara lain lah, termasuk dadah, amfetamin dan sebagainya. Jadi ini bukan satu tugas kecil. Walaupun kita bermula dengan beberapa orang untuk kita melaksanakan program-program, kempen-kempen seperti ini, tapi insya-Allah mudah-mudahan satu hari nanti Allah tak melihat pada hujungnya kejayaan kita, tetapi Dia melihat kepada apa yang kita buat. Mudah-mudahan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat kita. Terima kasih Cikgu Azmi yang selalu tampil dengan pelbagai kempen-kempen yang berani dan sebagainya demi untuk kelestarian generasi kita pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Tuan-puan yang dihormati, syariat Islam dengan tegas mencegah dan mengharamkan perbuatan minum arak dan berjudi kerana ia adalah perbuatan yang mendatangkan kemudaratan dan kesan buruk dalam kehidupan. Bukan orang Islam sahaja, malah orang-orang bukan Islam, non-Muslim juga mempunyai pendapat yang sama. Arak dan judi punca kerosakan dan kejahatan. Matlamat saji adalah untuk melindungi masyarakat dan keluarga dan generasi masa depan dari kerosakan dan kejahatan yang berpunca dari arak dan judi. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai kempen saji,
Majlis mempersilakan seorang yang berhemah dan berkaliber yang sentiasa berusaha tanpa mengenal penat dan lelah demi melindungi dan menyelamatkan masyarakat dan sesama insan sama ada di dalam ataupun di luar negara agar sebaik mungkin mereka dapat hidup dalam keadaan sihat dan aman sejahtera. Majlis dengan ini mempersilakan Cikgu Muhammad Azmi bin Abdul Hamid, Presiden MAPIM dan Pengerusi Saji Kebangsaan untuk memberi ucapan taklimat saji serta melancarkan kempen Selamatkan Keluarga Malaysia dari Arak dan Judi Zon Utara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puan pengurusi acara, pengurusi majlis, acara majlis Kak Siti, yang saya hormati Ustazah Mardiah Zakaria, Timbalan yang dipertua Satuan Persaudaraan Muslimah Malaysia Kebangsaan, Puan Masadah Sajadi, Ahli Jawatankuasa Salimah Pusat dan juga merangkap pengurusi Salimah Negeri Kedah, wakil-wakil daripada NGO dan juga daripada media. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir dalam majlis yang sederhana, ringkas tetapi mempunyai mesej yang sangat-sangat besar. Saya kira kita semua sedar bahawa keadaan masyarakat sekarang ini berada dalam keadaan yang tidak menentu dalam pelbagai aspek. Tidak menentu ekonominya, tidak menentu alam sekitarnya, tidak menentu sosialnya, tidak menentu politiknya. Oleh kerana itu, masyarakat kita di Malaysia ini sedang diuji dengan sangat berat. Ditambah dengan apa yang sekarang kita masih rasa terbeban, iaitu yang dipanggil pandemik coronavirus 19 atau COVID-19 ini sedang betul-betul menekan kita, sehingga kita dapati yang berlaku ada dua arah. Ada orang melihat COVID sebagai suatu peluang untuk kita mencari pengajaran yang baik daripada apa yang berlaku, tetapi ada orang yang mengambil jalan pintas untuk mencari penyelesaian kepada himpitan yang berlaku. Nampaknya yang mencari jalan pintas itu bukan sedikit. Ada yang membunuh diri, itu yang agak ekstrim. Ada yang pergi kepada hal-hal yang sedang kita sebutkan pada pagi ini, iaitu tekanan emosinya itu menyebabkan dia merujuk kepada arak untuk menghilangkan ingatannya dan stresnya, dan ada mencari jalan pintas untuk berjudi, untuk melihat apakah nasibnya boleh berubah dengan serta-merta dengan dia bertaruh dan mengandaikan mungkin nasibnya akan lebih baik. Ada yang melakukan sesuatu yang dia menjadi murung, tidak mau berinteraksi dengan sesiapa, dia tertekan. Ada yang terjun ke dalam jenayah kerana terlalu sesak dan terlalu tertekan, lalu dia menjadi perompak. Ada yang pecah rumah. Semua ini, tuan-tuan dan puan saudara sekalian, menunjukkan bahawa masyarakat kita ini sedang berada dalam keadaan yang tidak menentu. Mungkin kita ambil dalam setahun dua lagi, kalaupun reda. Na'udzubillah, kita mohon Allah elakkan kalau tiba-tiba datang pandemik baru yang kita tak tahu namanya. Ada 3 perkara resepi yang sedang menguji kita, dan kalau dia berlaku serentak, kita akan berhadapi dengan masalah yang berat. Pertama, resepinya krisis kesihatan. Kedua, resepinya ialah krisis ekonomi. Dan yang ketiga, krisis alam. 3 ini bergabung, kita akan dapati kita belum cukup bersiap. Dan sekarang pun kita tak tahu. Kerajaan membuat sesuatu yang dia mungkin daripada pertimbangannya, daripada rujukan pakar-pakar dunia. Dia merujuk kepada WHO,
dia tanya United Nations, kemudian dia buat keputusan. Tetapi ada masyarakat mengatakan keputusan-keputusan itu mungkin tidak betul. Sekarang orang mempersoalkan dia panggil the booster vaccine. Dan akhirnya orang tanya sampai bila ni ketidaktentuan ini. Dan orang masih lagi dalam keadaan sangat tertekan. Demikian juga isu ekonomi yang datang sekaligus. Orang dibuang kerja, orang tutup perniagaan, anak-anak muda sudah tidak ada pekerjaan. Dalam keadaan itu juga kita dibeban dengan pendatang dari luar. Dan ada syarikat-syarikat besar, kilang-kilang besar semua terpaksa, dan mula saya kira dia tidak akan menjadi normal sebelum datangnya COVID. Barangkali mengambil masa yang agak lama. Dalam masa itu, bajet kita juga yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini menjadi juga hal-hal yang terpaksa kita tumpu. Ada bajet yang betul, ada yang tidak betul. Ada yang mencukupi, ada yang tak patut dilakukan. Ada kementerian yang dapat terlalu banyak, ada kementerian yang dapat sedikit. Semua itu menjadi kita sesak nafas memikirkan kenapa ekonomi kita ni menjadi parah begini. Didatangkan pula resepi yang ketiga, kerosakan alam sekitar yang bukan sedikit, sudah semakin kerap. Tidak berlaku di Baling, berlaku di Penang, tidak berlaku di Penang, berlaku di Selangor, tidak di Selangor, berlaku di Perak. Merebak. Ada yang terlalu banyak hujan, ada yang kering kontang. Alam kita sudah mengamuk dan kita sekarang ni terpaksa mengendalikan beban ini akibat daripada kesilapan kita. Saudara-saudari, semua ini saya istilahkan sebagai man-made. Apa maksudnya? Maksudnya semua krisis ini berlaku kerana manusia. Dan tidak boleh dengan mudah sesiapa mengatakan ini adalah ketentuan Allah, ketentuan Tuhan, the act of God. This is wrong, this is not act of God, this is a man-made blunder, man-made exploitation, man-made wrong policies. Tetapi ada setengah orang dia sangat takabur. Dia kata nak buat macam mana ni Tuhan bagi. Dan itu tak betul cara berfikir. Maka dengan penambahan krisis 3 itu ditambah dengan krisis yang sedang kita hadapi, namanya krisis budaya, iaitu yang kita sedang bincang sekarang. Ini juga ialah krisis yang dibuat oleh manusia. Arak dan judi ialah perbuatan manusia, direka oleh manusia sehingga menjadi industri. Saya panggil industri. Dia bukan seorang peniaga buka kedai judi kemudian takat itu. Dia industri, dia rangkuman daripada pembiayaan yang besar. Ini billion ringgit enterprise yang ada toke besar, ada rangkaiannya, ada yang membeli ahli-ahli politik supaya jaga kepentingan mereka. Daripada Genting Highland sampailah kepada orang sekarang yang tak boleh kita kawal, orang main judi melalui internet. Tak kala kita selalu compromise dengan dua ini dan kita letak apa yang dia panggil metos, yang saya letak dalam buku ni akan diberi kepada tuan-tuan dan puan. Kita ambil judi dulu, yang arak saya sentuh kemudian. Ambil judi. Metosnya dia mengatakan perjudian adalah hak peribadi. Ini metos. Mana mungkin kita kata dia hak peribadi? Aktiviti perjudian bukan merupakan hak individu setiap orang, kerana aktiviti perjudian melibatkan pelbagai pihak. Sebagai contoh yang mudah, jika seorang suami berjudi, maka ia turut melibatkan isteri dan anak-anak. Malahan dalam konteks yang lebih luas, dia melibatkan sistem sosial masyarakat. Jadi mana mungkin mengatakan ini hak pribadi orang nak berjudi? Ini salah. Metos yang kedua, dia kata judi di Malaysia adalah bertujuan memenuhi tuntutan orang bukan Islam. Kita bantah ini. Kita kata realitinya judi bukanlah lahir daripada budaya ataupun tradisi mana-mana bangsa. Judi bukanlah tradisi masyarakat Cina seperti yang didakwa. Sebaliknya, judi lahir daripada sikap tamak seseorang yang inginkan kekayaan dan bergantung besar kepada titik nasib orang-orang bawahan. Aktiviti perjudian di Malaysia bukanlah memenuhi tuntutan masyarakat bukan Islam, kerana yang berjudi juga termasuk sebilangan masyarakat Muslim. Jadi macam mana dia mengatakan hak orang bukan Islam?
This is not a right. This is a privilege. Oleh segelintir orang-orang kaya. Tak kira dia Muslim atau bukan Muslim, saya bacakan fakta tuan-tuan. Dan ini mungkin fakta yang lama, tetapi saya tak tahu kalau kita update. Genting Berhad, nama individu yang dalam tu, yang saya tak tahu masih ada lagi, ialah ex-ketua polis Tan Sri Tun Hanif Omar. Magnum Corporation, almarhum juga lah, ex-menteri Tan Sri Datuk Khairi Johari. Resort World Berhad, sekali lagi Tan Sri Hanif Omar, ex-ketua polis. Leisure Management Berhad, almarhum juga Tan Sri Datuk Khairi Johari. Magnum Corporation, satu lagi orang, Tan Sri Muhammad Ghazali Muhammad Said. Guinness Anchor Berhad, apa? Datuk Jaafar bin Ahmad Indut. Seorang lagi, Datuk Alwi bin Jantan. Jadi yang kata ini hak orang bukan Islam ni mana? Jadi ini metos, saya panggil metos lah. Apa makna metos? Andaian. Tapi bila kita sebut bahawa ini bukan metos, realitinya berbeza, maka saya nak menafikan yang dikata argument ini hak orang bukan Islam untuk berjudi atau minum arak. Metos yang ketiga, industri judi wujud di Malaysia kerana timbulnya permintaan yang tinggi terhadap kegiatan. Dia kata ada high demand. Realitinya, di dalam industri judi, para peniaga judi ini yang menciptakan permainan itu. Mereka yang ciptakan, bukan kerana permintaan. Ada lebih 40 jenis judi di Malaysia ni. Siapa yang mereka? 40. Itu tokoh-tokoh judi. Daripada mesin slot, sampailah daripada judi budak-budak ni, tikam-tikam di kedai-kedai runcit. Siapa yang cipta? So this is not an argument of demand, permintaan. Ini memang direka oleh mereka supaya lebih banyak orang boleh berjudi daripada atas sampai ke bawah. Metos lagi, penumbuhan judi berlesen sekaligus akan memusnahkan perjudian haram. Persoalan kita, adakah judi berlesen merupakan judi yang bertanggungjawab? Maknanya begini, orang kata kalau you haramkan judi, maknanya judi yang tidak berlesen akan meningkat. Kita bertanya, judi yang berlesen itu pun tanggungjawab kau? The so-called licensed and regulated gambling, adakah dia bertanggungjawab? No. Daripada Genting Highland, banyak yang bunuh diri bila turun ke bawah kerana tak boleh nak bayar. Genting Highland nak kata, oh ini kami akan tanggung lah pasal kesilapan kami yang bagi dia berjudi. No, dia tak ada. Ini you lah. You dah kalah, you tak boleh bayar, you bunuh diri lah. You tanggung. So even a license perjudi bukan yang baik. Ada orang kata kita nak yang berlesen saja. Kita nak kawan yang tidak berlesen. Metos lagi, sekiranya industri judi diharamkan, maka ia akan mengurangkan hasil kerjaan. Nah, saya nak sebut di sini. Dengan meninggalkan pelaburan dalam industri judi, kerajaan sebenarnya boleh melabur dalam pelbagai industri lain seperti industri pertanian. Dengan mengharamkan industri judi, maka sebenarnya akan berlaku perkembangan dalam pelbagai industri yang lain. Saudara, kita belanja judi dikatakan 1 bilion sehari di Malaysia ke 2010. Sekarang 2021. Saya rasakan bahawa kita berbelanja di Malaysia ni untuk judi saja 2 bilion sehari. Bilion saja. Dan biasa saya tengok duit berbilion macam mana. Tak pernah. Yang risau saya pun tak pernah. Tapi yang saya tahu, supermarket bilion tu ada betul. Tak? You pernah tengok ah? Tak ada orang Melayu ampun tangguh beribu-ribu ampun. Dia belajar kat ribu je, main juta dia pening. We come bilion, 2 bilion satu hari, bukan satu hari. Ini sepatutnya sehat anak, pendidikan anak-anak.
kita boleh lahirkan petani kita lebih baik, tak payah beli daripada Indonesia, tak payah daripada Vietnam, padi boleh create. Tapi mana kita punya sumber pergi ke situ, kita tanggung. Belum lagi kesihatan, keselamatan, tambah lagi polis. Kerana jenayah banyak, orang berjudi banyak, jadi jenayah dah meningkat, jadi tambah polis. Kos lagi. Yang mental health, setiap Malaysia ni tahu tak berapa orang ada mental health? Setiap 5 orang, 1 orang yang tak stabil. 1, 2, 3, 4, 5. Tengok. Mesti ada seorang tak stabil. Masa orang gelak, dia sengak. Masa orang sengak, dia gelak. Ada. So, apa argumen kita nak pertahankan benda ini? Kemudian kita pergi kepada arak. Arak ini, saudara, bila dia kata, dalam Islam kita jelas, kita tidak ada apa yang dipanggil social drink. Iaitu minum hanya untuk kerana nak berkawan-kawan, pergi ke kelab mana-mana minum sikit-sikit. Dalam Islam tak ada. Kita kata no, not even one drop. Sebab dia ada kesan ketagihan. Dia panggil, dia jadi addicted dan dependent. Kita tak mau yang itu. Saya menjadi ahli jawatankuasa menentang arak peringkat dunia. Bila saya beritahu kepada kawan-kawan saya yang Buddhis, yang Kristian, ada Protestan, ada Katolik dan ada Yahudi, saya kata, if you come to Islam, kita selesai. Because kami tidak ada social drink. Tetapi saya juga mengatakan bahawa ini juga agama-agama lain tidak melihat bahawa arak itu positif. Kalau dia pun neutral, paling tidak dia tidak positif. Tak ada agama mengatakan kalau saya minum itu saya akan jadi sihat, kecuali ada recommendation daripada doktor mengatakan you take a bit and then you nak. Itu lain case, isolated case kata penyakit. Tapi hidup biasa, dia suka minum, ada dapat keuntungan positif? Tak ada. Satunya dia mahal. Kalau yang jenis whisky Timah ni, yang kemudian dia tidak perlu. Kemudian dulu kita terpaksa tengok anak kita minum, dia tengok orang tua dia minum. Jadi kesan sosial dalam keluarga teruk, ekonominya terjejas kerana dia pergi kepada minuman yang tak sepatutnya dia bayar. Dia patutnya beri utama kepada anak-anaknya. Kemudian ada orang yang tiba-tiba terus jadi ketagih. Bila ketagih, dia mulai terlibat dengan macam-macam. Ya, keruntuhan dalam keluarga berlaku, jenayah dalam masyarakat berlaku, kesihatan juga semakin parah. Semua ini kos. Ada satu namanya kos duit, satu lagi kos sosial. Kita mengatakan bahawa arak ini juga satu industri kerana dia sangat dibiaya. Dan Malaysia masuk antara negara 10 teratas yang tertinggi di dunia dalam konsumsi arak per kapita. 10 yang tertinggi. Ya. Dan kita tidak dapat menafikan bahawa Malaysia ini semakin sekarang ni nak menjuarai bahawa kita bukan saja konsumsi per kapita arak, tetapi kita juga nak terkenal sebagai pengekspor whisky terbaik di dunia. Ini yang diisytiharkan oleh syarikat Wine Spark ini, menghasilkan nama Timah yang jadi isu. Kemudian sekarang ni kerajaan membenarkan dia teruskan nama Timah, tetapi dia letak pada botol itu Timah bermakna tin ataupun hanya sekadar itu. Tetapi mereka ada mengusulkan kita ekspor, jangan guna di dalam negara. Ini bukan soal ekspor dan import. Takkan Malaysia nak terkenal dengan nama pengekspor arak terbaik di dunia? Kita nak bangga tak dengan jenama bahawa Malaysia is the best exporter of the best whisky in the world. Ini the best whisky. Dan saya tengok macam mana kesannya bila saya bersama dengan Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Saya pergi ke estate, tengok komuniti India, saya kesian. Sudahlah mereka miskin dalam estate, kemudian diasak dengan minum toddy dan samsu, dan keluarganya jadi parah. Dan
Ini bukan soal minum untuk orang bukan Islam. Okey, minum bukan Islam. Okey, jadi jangan kita menafikan hak orang bukan Islam. Ini soal kita nak masyarakat yang macam mana. Kita nak masyarakat yang baik atau tidak? Masyarakat yang minum arak atau adakah lebih baik daripada masyarakat yang tidak minum arak? Ya. Dan industri arak di Malaysia ini memang pelaburannya luar biasa tinggi. Ya. Baik. Saya nak berhenti hujungnya. Siapakah yang berkuasa ke atas isu arak dan judi ini? Kita tahu bahawa ianya duduk di bawah beberapa jawatan kuasa yang dikatakan dipantau, iaitu satunya bidang pelesinan adalah duduk pada kerajaan pusat. Nah, cukai ke atas industri judi dan arak adalah Ministry of Finance. Cukainya tak silap saya tahun 2010, saya tak tahu. The corporate tax for liquor and gambling is 28%. Jadi kerajaan pusat lah yang menentukan. Kemudian kita ada kerajaan negeri juga bertanggungjawab, dan kerajaan negeri antaranya ialah menetapkan premis yang dibagi ruling daripada kerajaan negeri pergi kepada kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan akan tengok mana premis yang dibolehkan dan yang tak dibolehkan. Jadi dia kontrol. Ya. Kemudian kerajaan tempatan juga menguasai menentukan jenis iklan yang letak di depan tu. Itu juga di bawah kerajaan tempatan. Jadi dengan beberapa agensi yang berkaitan, yang ada berkaitan dengan cukai, ada yang berkaitan dengan cukai perkhidmatan, cukai korporat, ada yang berkaitan dengan pelesinan, ada yang melalui berkaitan dengan share. Ya, satu syarikat tu takat mana dia nak jual share, terutama kalau dia masuk dalam saham, perusahaan saham. Jadi ini semua cuba dikawal supaya tidak, industri ini tidak terlalu bebas. Baik, saya pergi kepada ada pihak yang membantah bila kita syorkan Dewan DBKL tidak mahu lagi sundry shop, grocery shop jangan benarkan jual arak. Oh, marah, ada 6 7 orang ahli parlimen marah, kata ini melanggar perlembagaan, ini melanggar hak individu, ini melanggar orang-orang bukan Islam. Kemudian bila negeri Kedah mengatakan kita tidak akan keluarkan lagi lesen premis, kemudian ada orang cabar. Dia orang nak cabar di mahkamah kedua yang di BKL, yang juga di Kedah. Barang diingat tuan-tuan, masa tahun 2010 ada isu judi sukan. Antara yang paling bersuara keras ialah DAP. Ada pimpinan pusatnya bantah, dan kita bantah betul-betul katanya. Mereka sokong gerakan yang saya pengurusi masa itu, Gerakan Rakyat Membantah Judi, atau kita panggil GMJ, Gerakan Membantah. Dan mereka semua PAS pun sokong, DAP pun sokong. Ini gerakan NGO. Jadi itu mengenai judi. Lim Guan Eng masa itu dia kata kami bantah judi sukan ini kerana dia kata judi dah terlalu banyak di Malaysia. Itu alasan dia masa itu. Jadi saya kata okey, maknanya dia semangatnya ada, semangat bahawa it's too much, gambling is already overwhelming, dan kita mesti, maknanya ada semangat mengatakan tak elok judi ni. Jadi mereka yang membantah apa yang kita cadangkan sekarang supaya menghadkan judi ini, ya, kita nak menghapuskan sekali mungkin payah, tapi mengurang sampai kita tidak ada lagi, itu sepatutnya disokong oleh mereka, kerana kita berniat untuk jaga kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan negara kita ini. Itu niat kita, bukan nak membunuh industri, sebab ada industri yang jauh lebih sangat memerlukan pembiayaan. Macam saya sebut tadi, kesihatan sangat perlu. Sekarang ni saudara tahu dalam pendidikan di PPR hari itu
kata dah tak cukup dah duit kerajaan untuk nak bagi budak-budak peranti. Maknanya bajet itu sepatutnya kita selamatkan ke arah perkara ini. Jadi mereka yang membantah apa yang kami anjurkan ini, kita panggil saji, selamatkan keluarga Malaysia dari arak dan judi. Nama saji, bukan tudung saji buah laut tu. Ada orang kata cikgu tukar pada taji, dia kata buah saji jugalah. Jadi kita buat saji ni, saji zon utara, saji zon tengah, zon selatan, zon pantai timur. Dan ini adalah zon yang kedua yang kami lancarkan ni. Kami telah pun mengatakan bahawa kita akan buat 2-3 aktiviti. Pertama, kita ada perundingan kerajaan pusat, negeri dan tempatan. Kemudian kita akan membuat tanda tangan 100,000 untuk menyokong isu ni. Kemudian kita akan cuba mengadakan jelajah ke sebanyak mungkin tempat, sama ada sekolah atau universiti ataupun kampung, untuk menerangkan tentang bahayanya judi dan arak ini, iaitu jelajah kesedaran masyarakat. Kemudian kami akan juga menggerakkan 1,000 aktivis di seluruh negara yang kita nak minta daftar. Kemudian kita akan bagi mereka tugas untuk mengedar risalah, menganjurkan satu ceramah. Kita minta 1,000 aktivis yang bergerak. Jadi NGO-NGO yang menjadi pakatan kita yang dekat dengan MAPIM ini ialah kita ada Salimah. Di peringkat pusat saya telah juga masukkan ABIM, kemudian PKPIM, kemudian saya juga menjemput Buddhist Association, Buddhist Missionary Association. Saya juga menjemput yang Hindu, Persatuan Hindu, sami-saminya, dan saya juga jemput Kristian, panggil NCOM, The Next Generation Christians, juga sudah masuk dalam kita punya komiti, ya. Dan saya cuba nak cari beberapa lagi supaya dia jadi satu pakatan. Jadi untuk di utara ni, saya jadikan Salimah di sini sebagai sekretariat untuk wilayah utara. Jadi semua bahan-bahan kempen akan diletak di sini dan kita akan sebar sampai ke Perlis, daripada Penang, Perak sampai ke Perlis. Kita akan cuba edarkan dari sini, dan apa-apa program akan kita lakukan di sini. Buku ini yang tuan-tuan semua dah dapat, ada yang tak dapat ya? Ini saya tulis ini dulu pada tahun 2010. Tapi angka-angka itu masih lagi relevan, fakta-fakta itu. Jadi ini boleh menjadi bahan untuk saudara gunakan sebagai bahan lah untuk kita laksanakan kempen ini, ya. Jadi saya fikir itu penerangan yang nak saya sampaikan, dan kehadiran tuan-tuan dan puan ini saya sangat alu-alukan untuk membantu, terutama media. Media ni dia banyak boleh bertanya kejap lagi ni pasal benda ni jadi hot issue. Jangan tanya pasal Melaka dan Sarawak sudah. Yang sini boleh tanya pasal arak dengan judi saja, dan apa dia pendirian kita. Jadi dengan itu saya serah balik pada pengacara majlis sebelum